Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. InsyaAllah untuk hari ini kita akan belajar berkenaan dengan unit 16 iaitu tenggelam dan timbul. Unit 17 kami memudahkan kerja. Unit 18 trailer motosikal datuk. Dan unit 22 iaitu rajin menabung. InsyaAllah kita akan teruskan. Untuk unit 16, tenggelam dan timbul. Dalam muka surat ini, kita akan belajar berkenaan dengan cara untuk menyatakan idea tersirat. Sebelum ini, cikgu ada terangkan dalam kelas bagaimana cara untuk kita mendapatkan idea tersurat dan tersirat. Tersurat ialah apa yang kita boleh nampak daripada petikan yang diberikan ini, ataupun ayat yang kita boleh keluarkan daripada petikan ataupun gambar. Dan kalau idea tersirat tidak dinyatakan dengan jelas dalam gambar dan kita perlu fikirkan apakah idea tersirat tersebut, dan idea tersirat tersebut masih lagi berkait dengan idea tersurat. Kita akan baca sedikit berkenaan unit 16, tenggelam dan timbul. Cikgu Amar membimbing murid-murid membuat uji kaji sains. Mula-mula, murid-murid diminta mengisi air ke dalam gelas plastik. Kemudian mereka diminta memasukkan duit shilling, tudung botol, batu kecil dan penyedut minuman yang dipotong pendek ke dalam gelas. Yang berikut ialah hasil uji kaji yang dijalankan. Kita lihat gambar yang pertama. Batu dan duit shilling tenggelam di dalam air. Penyedut minuman dan tudung botol timbul di permukaan air. Ini ialah apa yang Cikgu Amar dan muridnya lakukan. Jadi berdasarkan uji kaji ini, objek yang berat akan tenggelam di dalam air. Objek yang berat yang ini akan tenggelam, manakala objek yang ringan pula akan timbul. Jadi tenggelam ataupun timbul itu ialah idea tersirat. Seterusnya, menyatakan maklumat tersirat berdasarkan grafik. Jadi daripada gambar tadi, daripada eksperimen tadi, kita boleh keluarkan maklumat tersirat. Dan maklumat tersirat tiada dalam petikan atau gambar. Kita perlu fikirkan maklumat tersirat dan masih lagi berkait dengan maklumat tersurat. Itu berkenaan unit 16. Seterusnya unit 17, kami memudahkan kerja. Murid-murid boleh ambil buku teks muka surat 104 dan 105. Untuk muka surat 104 dan 105, kita akan menyatakan kandungan teks dengan betulnya. Maksudnya kita akan baca petikan dan kita keluarkan maklumat. Daripada gambar ni, kita boleh lihat situasi di dalam sebuah rumah dan ada peralatan-peralatan yang membantu untuk memudahkan tugasan di rumah. Contohnya seperti pembersih, vakum, kemudian mesin basuh dan juga setrika elektrik serta pengisar elektrik. Jadi daripada petikan ini, murid-murid baca dan murid-murid keluarkan maklumat-maklumat penting yang ada dalam petikan. Contohnya yang diberikan di sini ialah, kita akan keluarkan maklumat. Contohnya peralatan mesin basuh. Kalau kita perhatikan, peralatan mesin basuh kegunaannya ialah untuk membasuh pakaian. Keistimewaannya membasuh pakaian dengan cepat. Pembersih vakum membersihkan lantai dan siling rumah. Keistimewaannya menyedut habuk dan sampah. Jadi apa kegunaan dan keistimewaan untuk barangan elektrik yang lain yang ada dalam gambar? Jadi murid-murid perlu keluarkan dengan merujuk kepada muka surat tadi. Seterusnya unit 18. Di dalam unit 18 ini kita akan menyatakan maksud pantun berdasarkan gambar. Sebelum ini kita dah belajar juga bagaimana cara untuk menyatakan maksud pantun. Jadi cikgu harap murid-murid boleh menjawab soalan yang akan cikgu berikan nanti. Kalau untuk pantun, seperti mana cikgu pesan, kita hanya rujuk pada bahagian di bawah ini, bahagian maksud. Ini bahagian maksud, baris ketiga dan baris keempat. Baris pertama dan baris kedua ialah pembayang. Yang ini murid-murid tidak perlu lihat, tidak perlu masukkan maksud, tidak perlu nyatakan. Baris pertama dan kedua ialah pembayang, jadi yang ini kita hanya abaikan. Kita lihat pada maksud pantun sahaja. Jadi untuk unit 18 kita akan menyatakan maksud pantun berdasarkan gambar. Dan juga murid-murid boleh rujuk video yang cikgu telah berikan sebelum ini
berkenaan dengan menyatakan maksud pantun. Seterusnya unit 22, Raja dan Burung. Muka surat 139. Okay, di sini murid-murid perlu membaca, memahami dan menyatakan idea tersurat dan tersirat dengan betulnya. Contohnya, kita lihat gambar yang pertama. Ayah Rani memberikan RM2 sehari kepada Rani dan abangnya. Sebelum berbelanja, Rani dan abangnya akan menyimpan RM1 di dalam tabung. Jadi, idea tersurat apa yang kita boleh nampak daripada petikan yang diberikan ini. Idea tersuratnya ialah sebelum berbelanja, Rani dan abangnya akan menyimpan 50 sen di dalam tabung. Ini bukan RM1, 50 sen ya. Ini 50 sen. Jadi sebelum berbelanja, Rani dan abangnya akan menyimpan 50 sen di dalam tabung. Ini ialah idea tersurat. Kemudian idea tersirat. Kenapa dia simpan 50 sen di dalam tabung? Okay, idea tersirat ni selalunya kenapa? Okay, jadi Rani dan abangnya berjimat cermat. Dia simpan duit dalam tabung kerana Rani dan abangnya suka berjimat cermat. Kemudian yang kedua, baki wang mereka sebanyak RM1.50. Mereka berbelanja di kantin. Rani membeli roti dan susu kotak. Makanan itu baik untuk kesihatan. Jadi, idea tersuratnya apa? Tersuratnya yang ini. Rani membeli roti dan susu kotak. Makanan itu baik untuk kesihatan. Ini idea tersurat. Kenapa dia beli makanan yang baik untuk kesihatan? Itu ialah idea tersirat. Okey. Rani membeli makanan yang baik untuk kesihatan kerana apa? Rani seorang yang mementingkan kesihatan. Okey, kerana dia seorang yang suka mementingkan kesihatan. Kemudian yang ketiga, pada hari Minggu Rani dan abangnya mengira jumlah simpanan mereka. Simpanan mereka berjumlah RM2.50 setiap seorang. Mereka bercadang hendak mendermakan wang itu. Jadi idea tersuratnya apa? Ini ya, mereka bercadang hendak mendermakan wang itu. Kenapa? Kenapa mereka hendak mendermakan wang itu? Itu ialah idea tersirat. Jadi murid-murid perlu fikirkan kenapa dia suka menderma. Okay, jadi murid-murid perlu membaca, memahami dan menyatakan idea tersurat dan tersirat dengan betulnya. Perbezaan antara dan idea tersirat ialah kalau idea tersurat, ayat utama yang tertulis dalam cerita, ada dalam cerita, ditulis dengan jelas. Kalau idea tersirat, ayat yang tidak disebut dengan jelas, tiada dalam petikan, tetapi mempunyai maksud tertentu dan perlu fikir. Okay, jadi cikgu harap murid-murid boleh nyatakan idea tersurat dan tersirat dengan betul, insya-Allah. Jadi selepas ini murid-murid boleh cuba menjawab soalan yang akan cikgu berikan. Terima kasih.